Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah sekarang kita baca beberapa hadis daripada kitab Hadis Riyadhus Shalihin tentang adab ataupun akhlak. Bab anjuran untuk mendatangi solat. Bab anjuran, dianjurkan kita pergi solat dan pergi ke majlis ilmu dan seumpamanya daripada perkara-perkara ibadah dengan penuh ketenangan. Bisakinati wal waqar. Pergilah keadaan tenang, bukan dengan berlari-lari. Okay? Tenang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, yakni agama Allah, kan? Perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya ia adalah daripada ketakwaan hati. Kata-kata hati yang bertakwa ni macam tu. Di antara dia pergi ke untuk solat dalam keadaan tenang, pergi ke majlis ilmu dalam keadaan tenang, tidak gopoh-gopoh. Itu termasuk dalam mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengagungan syiar Allah ini berlaku dalam hati dan juga pada perkataan dan juga pada perbuatan. Jadi hati dengan amalan seiringlah. Sebab tu bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, allazina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Jadi setiap perkara yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai syiar, sebagai syariat, maka dia adalah syiar yang wajib kita muliakan dia. Di antara syiar itu adalah solat. Okay? Solat. Syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun. Apabila didirikan solat, maka janganlah kamu mendatangi solat itu dalam keadaan berlari. Kan? Jangan. Waktuha tamshun. Datangilah solat itu dalam keadaan kamu berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan adalah kamu bersifat atau bertenang dalam keadaan ketenangan. Fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapat, maka solatlah. Apa yang kita dapat bersama dengan imam, sambung je lah. Kalau kita sempat rukuk bersama imam, kita tak perlu menambah rakaat. Kita dah kira dapat rakaat. Tapi kalau tak sempat rukuk bersama imam, kita tambah lagi rakaat. Ya? Rukun dia. Jadi Nabi SAW kata, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang terluput daripada kamu, Nabi kata sempurnakan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, dia menambah, Nabi SAW bersabda, fa inna ahadakum, sesungguhnya seseorang kamu, idza kana ya'midu ila salah, apabila dia nak pergi ke solat, fahuwa fi salatin, maka dia dikira dalam keadaan solat. Kita ni baru bersiap nak pergi solat ni. Baru bersiap nak pergi solat. Dah dikira pahala kita tu pahala solat. Ini dia. Jadi pengajaran daripada hadis ini daripada yang ta'zim, pengagungan kepada solat itu sendiri. Di antara demikian itu apabila seorang hamba datang untuk melaksanakan solat dengan beradab, dengan khusyuk, dengan tenang. Okay? Tidak kalut-kalut lah. Gitu. Apa yang tak sempat disempurnakanlah. Kalau sempat, alhamdulillah. Kemudian yang keduanya, makmum. Dia kena masuk solat bersama dengan imam. Di atas keadaan yang diberitahu tadilah, jangan lari-lari. Apa yang dia dapat, solatlah. Kalau yang terluput, maka dia tambah lagi. Itu bukan jadi satu masalah yang besar pun. Ini. Di sini ada sedikit peringatan, kata Syekh, barang siapa yang dapat satu juzuk daripada solat, dia telah mendapat keuntungan pahala berjemaah.
walaupun dapat ketika imam tahiyat akhir. Dia kira dapat fadilat solat berjamaah. Kerana sabda Nabi SAW, fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapat maka solatlah. Maksud dia dapat bersama imam tadi. Gitu. Dia tetap dapat pahala jemaah. Di sana dia kata kita dapat melihat kesalahan beberapa orang yang solat, ya. Ketika mereka masuk solat, imam dah rukuk. Mereka masih lagi belum takbir dan rukuk. Kenapa? Kerana mereka menunggu imam untuk i'tidal. Ini satu kesalahan dalam solat. Maksud dia, bila masuk ya, diri ya dekat saf tadi, terus takbiratul ihram. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tunggu imam nak naik rakaat yang seterusnya barulah kita nak takbiratul ihram sama dengan imam. Tak payah. Kat mana dia berada di rukun di rakaat itu, maka kita pun takbirlah. Kalau dia sujud, kita pun takbir dan terus sujud walaupun tak dikira rakaat. Ini dia. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu dafa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah, bahawa dia keluar bersama Nabi sallallahu pada hari Arafah. Kan? Hari Arafah ni selepas wukuf lah. Kan? Pada hari Arafah tu. Fasami'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wara'ahu zajran shadidan wa darban wa sautan lil ibil. Maka Nabi mendengar di belakang dia ada suara orang duk jerit-jerit. Duk jerit-jerit, halau unta. Nak suruh unta pergi berjalan kan? Nak suruh unta berjalan. Bising-bising. Fa asyara bi sautihi ilaihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam isyaratkan jarinya kepada mereka. Wa qala, dan Nabi kata, ayyuhan nas. Saut ni macam cemeti lah. Hak kita guna pukul kenderaan unta tu kan, kuda tu untuk berjalan cepat. Wa qala, Nabi kata, ayyuhan nas, saya sekalian manusia, alaikum bisakinah, naklah kamu semua tenang. Alaikum bisakinah. Fa innal birra laysa bil idha'i. Sesungguhnya kebaikan itu dia tidak akan menghilangkan. Dia tidak akan mensia-siakan. Kebaikan sentiasa mendatangkan dengan kebaikan lah. Ada riwayat Bukhari. Kan? Dan juga diriwayatkan oleh Muslim sebahagiannya. Baik. Pengajaran daripada hadis di atas. Maknanya hadis ini mengancam kita, mengunggut kita, kan? Untuk laju-laju dalam perjalanan ke tempat ibadat, lari-lari tadi kan. Dan ambil uduk dengan orang imam nak rukuk lah, kita berlari-lari. Maka ini dilaranglah, ugutan. Boleh, sebab dia boleh menghilangkan ketenangan dan sakinah. Okey, yang keduanya yang dimaksudkan dengan ibadat-ibadat tadi, bahawa ia berlaku dengan cara yang terbaik lah. Yang diajar oleh Nabi SAW. Di antara demikian itu adalah ketenangan dalam melakukannya. Tenang dalam melakukan solat dan menyempurnakan solat itu. Kemudian seterusnya, bab ikramid dhaif, bab memuliakan tetamu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Dzariyat ayat 24-27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Ini muliakan tetamu. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, telah datangkah kepada kamu kisah tetamu Ibrahim alaihissalam yang dimuliakan. Mukramin yang
dimuliakan. Nabi Ibrahim muliakan dia lah sebab dia tetamu. Dia tak tahu tadi malaikat pun. Tiba-tiba mereka masuk ke atasnya, maka mereka berkata, Salama, sejahtera. Sejahteralah kamu, salam. Siapa dia malaikat masuk ke atas Nabi Ibrahim, dia kata sejahtera, salam. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 78. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. Okay, mana dia? Kisah Nabi Lut pula alaihissalam. Dan datanglah kepadanya oleh kaumnya dalam keadaan mereka itu bersegera. Bersegera datang kepadanya. Sebab dia tahu Nabi Lut ada tetamu daripada orang lelaki. Dia paling suka pada orang lelaki lah. Jadi, wa min qablu, dan sebelum ini mereka telah melakukan perkara-perkara keji, yang liwat. Maka berkata kaum itu, berkata Nabi Lut alaihi salam, wahai kaumku, di sana ada anak-anak aku, anak perempuanku, mereka itu lebih suci untuk kamu semua. Jadi kamu pilihlah seorang daripada kamu, pilihlah siapa nak kahwin dengan dia. Jadi fattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tukhzun, janganlah kamu menghinakan aku fi dhaifi, pada tetamuku ini. Alaysa minkum, tidakkah ada di kalangan kamu rajul rasyid, seorang lelaki yang bijak, yang cerdik. Jadi pengajaran daripada ayat ini dianjurkan bagi orang yang diucapkan dengan ucapan tahiyyah untuk dia, ucapan selamat, maka dia membalas balik dengan yang terbaik daripada itulah, ataupun paling kurangnya macam tu juga. Ini termasuk dengan perbuatan berbuat baik dengan perkataan lah. Ini di antara, begitu juga dengan melakukan kaifiat, dengan ini diajar kepada kita balik laksanakan. Itu dikira sesuatu yang dianjurkan lah. Kemudian kisah tentang mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam yang memuliakan tetamu dia. Yang mana memuliakan tetamu itu termasuk daripada ciri-ciri keimanan dengan Allah dan hari akhirat. Kemudian hari seterusnya, insyaAllah kita berhenti di sini. Sama lagi di masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.